banyak nama. Banyaknya mengingati nama. mengingat nama. Ya. Jadi panjang cerita ni. Ya. Cuma ini pertama kali yang saya berjumpa. Mungkin yang saya pernah rasa juga, Ya. sesuatu ilmu tu ada yang perlu diterang-terangkan lagi. Ya. Ilmu tu diilmukan lagi. Ya. Ataupun ilmu tu langsung bila disebut terus mendapat dia punya matlamat. matlamat. Matlamat ya. Contoh dia ilmu ni tak perlu di contohnya bagi cakap Ya. kalau mengingat Allah itu Ya. ketika kita tidak mengingat sesuatu selain Allah. Mengingat Allah itu ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah yang bukan Allah. Bila ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah yang bukan Allah, itulah kita mengingat Allah. Syariatnya sembahyang itu, solat itu mengingat Allah. Solat itu mengingat Allah. Dengan solat kita itu mengingat Allah. Jadi bukan kita solat mengingat Allah. Solat itulah mengingat Allah. Diri solat itulah, ruh solat itulah mengingati Allah. Itu di syariat. Kalau makrifat, ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah, ketika kita sudah pun tak mengingati yang bukan Allah, bila kita sudah tak mengingat sesuatu, itulah kita mengingati sesuatu. Bila kita masih mengingat sesuatu, itu kita tak mengingat sesuatu. Allah bukan sesuatu. Kalau kita derek, kita terus mengingat Allah. Kalau di bab makrifat, tak boleh. Sebab tak mampu nak mengingat Tak boleh. Dia bukan sesuatu, bukan benda, bukan makhluk. Jadi kalau kita ingat, tak sampailah ke mana kita nak ingat Allah. Allah kan bukan sesuatu, bukan makhluk, bukan yang boleh diumpamakan. Tak ada umpamanya, tiada setaranya, tiada yang menyerupainya, tiada yang sama, tak sama, seakan-akan pun tidak, dihayal-hayalkan pun tidak, tak boleh dicapai dengan ilmu, tak boleh dicapai dengan apapun. Apapun tak boleh diumpamakan. Tak boleh diumpamakan dengan sesuatu apapun kerana dia bukan sesuatu. Yang boleh diapa-apakan, yang boleh diingat-ingat, yang boleh disembah, yang boleh dipanggil-panggil, yang boleh diperkata-katakan, yang boleh disebut-sebutkan itu sesuatu. Bukan sesuatu. Jadi, nak mengingat yang bukan sesuatu itu, jangan ingat sesuatu. Bila ketika kita tak mengingat sesuatu, itulah kita mengingati yang bukan sesuatu. Kalau masih mengingat sesuatu,
itu kita bukan mengingat yang bukan sesuatu. Kalau kita mengingati Allah, jangan ingat selain Allah. Itulah mengingat Allah. Tak akan boleh kita dikatakan ingat Allah apabila kita masih mengingat selain Allah. Ini syirik. Syirik hafi. Kalau di bab syariat, kalau di hukum syariat, kaidah syariat, mengingat Allah itu baik. Mengingati Allah itu wajib. Ini di bab syariat, hukum syariat, kaidah syariat, cara syariat. Bagaimana orang mengingati Allah? Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah Allah. Itu kan memanggil, menyebut, mengucapkan. Yang boleh diucapkan itu, yang boleh disebut itu benda tak? Yang boleh diperkatakan, yang boleh disebut, apa barangnya tu? Wujudnya bagaimana? Makhluk. Ada, itu makhluk. Sesuatu itu. Kalau kita sebut, dia mesti sesuatu. Yang boleh disebut, mesti sesuatu. Apa-apa yang boleh disebut, yang boleh diperkatakan, itu sesuatu. Kalau yang bukan sesuatu, macam mana nak menyebutkannya? Bukan sesuatu. Apanya yang nak disebut? Bukan sesuatu. Rupa tak ada, wujud tak ada, nama tak ada, af'al tak ada, sifat tak ada, zat tak ada, bunyi tak ada. Nak diingat macam mana? Inilah bab makrifat ini banyak yang terkeliru, banyak yang tersalah. Ingat mengingat ni bukan bab makrifat. Orang yang sudah makrifat sudah lagi tak mengingati yang bukan Allah. Dia tak mengingat selain Allah. Dia tak menyembah selain Allah. Dia tak merasa selain Allah. Dia tak berfikir selain Allah. Dia tak melihat selain Allah. Dia tak mendengar selain Allah. Inilah yang dikatakan makrifat kepada Allah. Apabila dia masih menyebut Allah, masih mengingat Allah, masih memikirkan Allah, ini baru mencari, baru berjalan, belum jumpa lagi. Maksud berjumpa tu bukan berjumpa wajah Allah, bukan melihat Allah, bukan menilai Allah, bukan menemui Allah, bukan sampai kepada Allah. Kalau itu semua ada dalam pikiran makrifat, maknanya Allah itu bertempat. Kalau dia bertempat, dia makhluk. Makhluk mengambil tempat. Sesuatu itu mengambil tempat. Sesuatu itu mengambil tempat dan ruang. Sesuatu itu mengambil tempat, ruang dan waktu dan masa. Ada ruang masa. Itu pasti sesuatu.
Apa-apa saja yang mengambil tempat, yang memerlukan tempat, ruang, masa, itu makhluk. Berkata-kata itu makhluk. Bergerak itu makhluk. Ada namanya, dipenamakan, dipanggil, berkedudukan, bertempat, itu makhluk. Bolehkah ini semua kita letakkan kepada Allah yang bukan makhluk? Bolehkah? Bolehkah sesuatu ditempatkan kepada yang bukan sesuatu? Boleh tak? Boleh ke tidak? Mengapa yang bukan sesuatu ini kita letakkan kepada sesuatu? Bolehkah yang hakikat ni kita letakkan kepada syariat? Bukankah hakikat itu boleh nyata kepada syariat? Apanya yang nyata? Bukan Tuhan nyata kepada makhluk. Bukan. Yang banyak sekarang ni, yang bukan sesuatu dinyatakan kepada makhluk. Sangsutlah. Songsang. Tak kena. Yang bukan sesuatu itu kita letakkan kepada Allah. Allah itu letakkanlah kepada yang bukan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Ingatlah, ketahuilah, rasalah, pikirkanlah, nyatakanlah. Laisa kamitslihi itu pada laisa kamitslihi. Jangan diwujudkan Tuhan itu pada diri makhluk. Itu 2 kali tajalli. Kalau Allah ditajalikan lagi, kalau Allah bertajalikan lagi kedua kalinya, tak boleh. Allah sudah pun bertajalli. Allah sudah bertajalli. Sudah menzahirkan. Allah sudah menzahirkan. Ini tak perlu disebut lagi. Kalau kita zahirkan lagi, maknanya kitalah yang menzahirkan Allah. Kitalah yang meminta Allah itu zahir. Kitalah yang meminta Allah itu nyata. Bukankah Allah sudah sedia nyata? Bukankah Allah sudah sedia ada? Bukankah Allah sudah sedia wujud? Sedia maknanya Dia sudah pun wujud dengan sendirinya. Tiadalah yang mewujudkan Dia. Tiadalah yang menyatakan Dia. Tiadalah yang menzahirkannya. Dia menzahirkan dirinya sendiri. Kerana Dia Tuhan. Dia mentajalikan dirinya sendiri. Kerana masa itu yang ada hanya dirinya sendiri. Masa itu, ketika itu, dia zatul buhti. Kedudukannya masa itu zatul buhti. Zatul buhti ini maknanya zat sebenar-benar zat. Belum tajalli apapun. Belum zahir apapun daripada dirinya. Belum mentajalikan apapun daripada dirinya. Dia menzahirkan sesuatu itu daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan roh itu daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan ilmunya daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan zatnya daripada zatnya sendiri. Dia menzahirkan sifatnya daripada zatnya sendiri. Dia menzahirkan afalnya daripada zatnya sendiri.
dia menzahirkan asmanya daripada zatnya sendiri, bukan daripada zat yang lain. Kerana pada masa itu, masa zatul bukhti, dipanggil juga la ta'yin, dia masa bersendirian, tak ada yang lain selain dirinya. Tiadalah yang lain ketika itu selain dirinya sendiri. Masa itu, ketika itu, tiadalah yang lain selain dirinya sendiri. Ini dipanggil la ta'yin. Itulah makanya bunyinya la ilaha illallah. Tiada yang ada diriku saja semata-mata yang ada. Tak ada yang lain selain diriku saja. Akulah sebenar-benar yang ada. Hanya dirikulah sebenar-benar yang ada. Ini masa belum ada yang lain selain dirinya sendiri. Ini banyak yang keliru, banyak yang tersalah. Setelah itu apa jadi? Nah, ketika kedudukan, maksud kedudukan itu bukan Allah itu duduk, bukan Allah itu bertempat. Ini saya kan menjelaskan. Saya ini kan membagikan. Habis kalau aku ni tak berbunyi macam mana? Macam mana nak faham? Kalau tak ku sampaikan ini macam mana? Cara aku menyampaikan ni cara manusia lah. Bunyi manusia lah. Nak ku bagikan pengetahuan, ilmu ni nak ku bagikan. Macam mana aku nak menjelaskannya kalau aku tak berbunyi? Kalau Tuhan dibunyikan, batal. Tuhan disebutkan, batal. Tuhan dipanggil, batal. Kalau kedudukan makrifat. Sebab bukan sesuatu yang boleh dipanggil, yang boleh disebut sesuatu. Kaedah syariat, cara syariat, paham syariat, boleh panggil-panggil Tuhan boleh, minta-minta ke Tuhan boleh. Minta ni maknanya berdoa. Berdoa tu bunyi Arab. Bunyi kita Melayu ni minta, mohon, memohon, itu doa. Bunyi minta ni bunyi makhluk kah bunyi Tuhan? Makhluk. Kalau dihaluskan lagi, apabila kita tak kenal kepada sesiapa yang kita minta ni, boleh jadi tak? Minta-minta ni kalau kita tak kenal, boleh dapat tak? Minta ni kita tak kenal, boleh tak dapat? Jangan lagi minta, bercakap pun kita tak boleh. Kenapa pula kita kepada Allah ni, kepada Tuhan ni, berani sangat kita bercakap-cakap kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, berdoa-berdoa kepada Allah, mohon-memohon kepada Allah, yang kita ni tak tahu apa itu Allah. Saja-saja je cakap. Berdoa ni kan minta. Tak faham, tak tahu, tak erti. Kan banyak yang berdoa, banyak yang meminta, banyak yang memohon, yang sebenarnya dia tak faham. Tuhan tu bukan makhluk. Bagi yang tak faham tengok video ni, dia kata, kenapa pula kita tak boleh minta-minta kepada Allah? Aku bercerita makrifat masuk syariat. Berkali-kali saya cakap.
Kalau dipaham syariat, boleh nak bercakap kepada Allah, nak melihat Allah, nak menyembah Allah, nak mengingat Allah. Salahkah? Tak salah. Itu kau di syariat. Kau tak jumpa Allah. Maksud tak jumpa Allah itu kau tak faham Allah. Itu yang kau panggil-panggil Allah tu. Belum faham lagi. Belum jumpa kepahaman itu. Maksud belum jumpa Allah tu, belum jumpa kepahaman. Belum sampai ma'rifatullahnya. Belum sampai mengenal Allahnya. Belum sebenar-benar Allah yang dia kenal. Dia masih mengenal nama Allah. Panggilan Allah itu yang dikenalinya. Menyebut Allah itu yang dia tahu, yang dia faham. Dia tahu nama Allah, dia sembah Allah. Dia tahu Allah itu nama Tuhan, dia tahu itu alif lam lam ha itu nama, disembahnya Allah itu. Aku nak menyembah Allah. Rupanya menyembah nama. Rupanya menyembah perbuatan. Kemana perginya penyembahan itu? Di mana diletakkan? Kepahaman menyembah ni bagaimana? Bolehkah disembah yang bukan sesuatu tu? Bolehkah menyembah yang bukan sesuatu? Perkataan menyembah ni kepada makhluk ke kepada Tuhan? Menyembah berbunyi tak? Kalau yang disembah tu kan sesuatu, benda, makhluk. Bahasa sembah ni, menyembah ni kan sesuatu itu. Pekerjaan sesuatu mesti menghasilkan sesuatu. Gerak itu sesuatu. Pekerjaan itu sesuatu. Gerakan, ucapan, bunyi itu sesuatu. Itu perbuatan. Makhluk. Berhuruf kan makhluk. Berbunyi kan makhluk.